Assalamualaikum dan selamat malam. Kami daripada Kumpulan Kanjo yang terdiri daripada 5 orang ahli anggota. Saya Muhammad Khairi bin Muhammad Amiruddin, nombor matrik 268763. Sani bin Saliman, nombor matrik 268790. Muhammad Ahad bin Adnan, nombor matrik 268771. Muhammad Zadi bin Muhammad, nombor matrik 268768. Dan Rizwan bin Hamadan, nombor matrik 268785. Kami akan membentangkan video mengenai penugasan untuk subjek hubungan manusia dalam pentadbiran. Tajuk tugasan kami adalah institusi pendidikan sebagai organisasi yang berhadapan cabaran pandemik COVID-19. Saya akan berikan pengenalan tentang penugasan ini. Tahap disiplin yang tinggi adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam melakukan pekerjaannya, yang mencakupi beberapa elemen yang boleh dikategorikan sebagai profesionalisme. Profesionalisme adalah elemen penting dalam pengurusan yang memberi impak kepada setiap sektor awam dan swasta yang terlibat di Malaysia. Dalam hal ini, kejayaan perkhidmatan awam dan swasta dari penugasan yang berpunca daripada kemampuan efisien serta efektif untuk memenuhi keperluan semua pihak. Perkara ini menuntut bahawa setiap sektor perkhidmatan awam yang diperlukan perlu mencapai tahap perhatian tertinggi pada penekanan pengurusan organisasi dan tenaga kerja. Setiap pihak yang terlibat dalam membangun dan mewujudkan pengurusan perkhidmatan yang tepat hendaklah menerapkan profesionalisme di dalam diri mereka. Bagi memastikan disiplin dalam kalangan pekerja menjadi lebih efektif, ia perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan nilai praktik dalam perkhidmatan awam tetapi juga dalam kalangan politik, sektor swasta, organisasi bukan kerajaan, NGO dan golongan profesional. Apabila dibincangkan dalam perspektif di Malaysia, pencapaian visi 2020 adalah untuk dicapai negara ini sebagai negara industri maju dan kompetitif memerlukan masa untuk menghadapi salah satu tantangan yang dihadapi dikali sebagai menciptakan masyarakat berdisiplin tinggi, beretika dalam melaksanakan tugas dan profesional dalam menjalankan perkhidmatan masing-masing. Nilai memberikan makna pada darjat, kualiti, status, keterampilan dan nilai sebagainya. Nilai juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang mencerminkan keyakinan, kepercayaan dan amalan oleh seseorang individu dalam suatu bidang. Menurut Intan 1991, nilai kerja seperti kepercayaan, kejujuran, disiplin dan moraliti yang tinggi adalah sesuatu yang harus difaham secara mendalam oleh setiap pegawai awam yang bertugas di Malaysia. Selain itu, profesionalisme pula berasal dari kata dasar yang bererti profesion, pekerja yang memerlukan seseorang itu untuk mempunyai satu latihan khas serta kemahiran yang khusus. Padahal profesionalisme bererti kualiti, kemampuan, kemahiran dan cara pelaksanaan sesuatu yang dilakukan oleh seorang profesional. Profesional adalah merujuk pada kemahiran individu sebagai pekerjaan tetap dengan sentiasa menyumbang kepada penghasilan pendapatan besar. Menjelang akhir Disember 2019, penyakit pernafasan berjangkit bahawa muncul di Wuhan, China, dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menamakan sebagai virus COVID-19. WHO mengistilahkan wabak-wabak itu sebagai kesihatan global, kecemasan dan kebimbangan global pada 30 Januari 2020, dan penutupan menyeluruh telah dikenakan di Malaysia untuk satu tempoh masa. Semasa penutupan itu, Kementerian Pendidikan KPN menyatakan bahawa platform pengajaran dan pelajaran akan dilakukan secara dalam talian dan memberi garis panduan termasuk akses pada teknologi komunikasi dalam kalangan guru, ibu bapa dan pelajar. Selepas berbulan-bulan merancang untuk membuka semula sekolah, KPM memberi garis panduan kepada semua sekolah untuk memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kesihatan Malaysia KKM, serta garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan SOP di sekolah tidak berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Walau bagaimanapun, dijangka semua pelajar akan mematuhi SOP kerana pendidikan mereka kurang mahir dalam pelajaran dalam talian. Tidak ada ruang yang mencukupi di sekolah untuk mengekalkan penjarakan fizikal dan sebagainya. Ramai guru diperlukan untuk mematuhi pematuhan SOP untuk pelajar. Selain itu, bilangan pelajar yang tinggi di kebanyakan sekolah
jadi isu menjadi lebih teruk kerana begitu ramai pelajar terpaksa menunggu dalam barisan hanya untuk masuk ke sekolah. Beberapa isu telah surut selepas itu. Urusan sekolah dapat menambah baik dalam norma baru, tetapi isu-isu lain masih bimbang kerana sekolah akan menjadi mangsa pertama jika wabak COVID-19 lagi berlaku. Ini kerana manduhan SOP masih lemah walaupun guru-guru telah mencuba yang terbaik. Cabaran pematuhan disiplin dan etika dalam pelaksanaan tindakan semasa pandemik COVID-19. Kesihatan amat penting dalam pembangunan masyarakat yang makmur. Kesejahteraan pula adalah perkara subjektif dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang manusia. Secara merata kita mendengar, melihat dan merasakan berbagai isu konflik dalam komuniti mempengaruhi kesihatan individu dan keluarga. Semua ini datang dari kesihatan individu yang membawa kepada kemusnahan keluarga dan masyarakat. Keadaan ini mencerminkan bahawa komuniti kita sebenarnya sakit dan memerlukan perancangan rawatan intensif populer. Organisasi yang dipilih iaitu organisasi pendidikan yang meliputi institusi pendidikan secara menyeluruh, khususnya sekolah kerajaan. Perkara penting yang perlu kita ketahui adalah bahawa COVID-19 ditularkan daripada seseorang kepada seseorang melalui rebesan pernafasan di udara ketika orang terinfeksi bersin atau batuk. Ia boleh berjangkit atau tersebar dengan pelbagai cara kepada seseorang itu. Pada tahap itu, orang yang terjangkiti mungkin atau tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit. Ia mungkin asimptomatik yang bermaksud tidak menunjukkan gejala penyakit atau simptomatik yang bermaksud bergejala. Gejala COVID-19 secara umumnya sehingga kini adalah seperti demam, batuk dan sesak nafas. Perkara yang paling dominan berkenaan dengan penyakit ini ialah ia akan mengganggu sistem pernafasan seseorang individu tersebut apabila terjangkiti. Gejala akan muncul dalam tempoh masa 14 hari apabila seseorang itu dijangkiti virus tersebut. 2 minggu adalah tempoh inkubasi sejak virus terdedah dengan gejala tersebut muncul. Dalam menyentuh mengenai perkara ini, setiap individu yang berada dalam jarak 1 meter atau kurang daripada jarak ini akan berisiko untuk mendapat jangkitan daripada individu yang telah ada virus ini. Tambahan apabila individu tersebut bersin atau batuk. Teori yang bersesuaian berkaitan dengan disiplin dan etika terhadap sesuatu isu yang dihadapi. Teori perspektif yang mengukuhkan perkembangan pedagologi baharu iaitu teori aktiviti Mawanza dan Egerstrom 2005. Dalam pendekatan teori ini, tumpuan diberikan kepada interaksi antara manusia dan komputer. Ia memainkan peranan yang penting dalam mengembangkan pembelajaran menggunakan instrumen, alatan, penghantaran dan sebagainya. Teori ini menyelahkan potensi terhadap kesan atas pengajaran dan pembelajaran menggunakan alat baru sebagai kenderaan untuk memodernkan dan mengubah prosedur aktiviti. Ini memfokuskan kepada pembangunan pembelajaran dan interaksi sosial. Teori ini juga meneroka idea dari segi teknologi yang dipertingkatkan dalam pendidikan dan pembelajaran kontekstual peribadi. Tiada bukti yang meyakinkan bahawa pelajar boleh berbahagi mengikut keutamaan pembelajaran mereka kepada 4 kumpulan iaitu visual, auditory, kinestetik dan sentuhan. Pergerakan ini membenarkan murid-murid berpura-pura belajar dalam pengajaran berpusatkan pelajar, dan ia juga kemas serta memindahkan tanggungjawab kegagalan pelajar dalam mengajar. Pandemik COVID-19 mengubah keseluruhan proses pendidikan kepada dalam talian, terutamanya yang telah ditukar kepada e-pembelajaran di kebanyakan universiti di seluruh dunia. Keperluan untuk mengemaskini pendidikan diperlukan kerana kemajuan pesat dalam teknologi. Mereka perlu belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat dalam perjalanan dan sebagainya. Sepanjang 2 dekad lalu, pembelajaran dalam talian telah diaktifkan di beberapa institusi global. Walau bagaimanapun, kebanyakan sekolah, kolej dan universiti tidak menggunakan mod pembelajaran dan pendidikan ini.
Penerapan disiplin dan etika perlu diterapkan bermula dari sekolah dan disampaikan melalui pelbagai saluran agar ia tersebar luas kepada manusia. Sikap seseorang memainkan peranan penting dalam cerminan dalam setiap tindakan yang dilakukannya, seperti ada baik ataupun tidak. Pelbagai risiko dalam pengukuhan suatu organisasi seperti pembangunan antarabangsa, perubahan iklim dan pengurusan bencana. COVID-19 adalah pandemik dan pengurusan pengetahuan yang baik di dalam sesebuah organisasi mampu untuk mengatasi masalah COVID-19 ini dari berleluasa. Sekian.